Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Umi doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami di sini alhamdulillah ya sihat sejahtera. Dan kita dah masuk musim hujan ya. Insya-Allah ya banyakkan berdoa ya. Sebab doa di waktu hujan turun tu insya-Allah mustajab. Kami doakan kamu semua masih berada dalam keadaan momentum yang sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun berada di atas talian. Ya, semoga Allah permudahkan urusan kita semua. Jadi pada minggu ni kita dah masuk minggu yang ke-15, yang mana pada minggu ini kita masuk tajuk tamadun. Ya, sebelum ni kita masuk akhlak kan, isu-isu akhlak ya, yang mana pada minggu ni kita sudah masuk dalam tajuk tamadun, yang mana dalam tajuk tamadun ini kita akan membicarakan tentang pengertian tamadun ya, ciri-ciri tamadun ya, dan juga sumber ataupun dasar tamadun itu sendiri ya, dan juga kita akan membincangkan juga tentang al-falah ya, konsep al-falah dan bagaimana untuk mendapatkan al-falah itu. Ya, jadi pada minggu ni Umi nak share sikit, cerita sikit tentang tamadun ya, yang mana Umi rasa cerita tentang tamadun ni kamu dah belajar kan daripada SPM dulu ya, yang mana tamadun tu sendiri ini lebih kepada revision kita lah ya. Okey, yang mana tamadun tu sendiri daripada perkataan bahasa Arab. Ya, sebenarnya kata asal untuk tamadun ni sebenarnya daripada perkataan bahasa Arab yang disebut sebagai dana. Macam mana tamadun? Asal dia dana. Ya, yang maksudnya dana itu maksudnya adalah agama. Ad-din, din itu maksudnya agama ya. Manakala daripada perkataan dana ini muncul kata perkataan madana. Ya, madana ya, yang mana madana itu sendiri ataupun disebut sebagai tamadana, yang kedua-duanya bererti mengasaskan dan membina kehidupan perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Jadi dia daripada perkataan dana kemudian jadi tamadana. Tamadana tu adalah membina kehidupan perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Maksudnya membina fizikal dan juga membina spiritual. Fizikal, material, tapi dalam pada masa yang sama membina spiritual ya. Seterusnya daripada perkataan tamadana inilah lahirnya perkataan tamadun ya. Walaupun perkataan tamadun kita gunakan pada hari ini merujuk kepada suasana kemajuan fizikal dan moralnya, tapi sebenarnya kalau ikutkan kata asal dia berasal daripada perkataan dana itu sendiri merujuk kepada agama, maka sudah tentulah maksud sebenar tamadun tu berkaitan dengan keagamaan juga ya. Jadi secara kasarnya perkataan tamadun ni dalam bahasa Melayu kita boleh ertikan sebagai satu suasana kehidupan yang maju dari segi ilmu, material, budaya dan kerohanian berasaskan kepada nilai-nilai dan kepercayaan keagamaan yang bersumberkan kepada wahyu dan as-sunnah ya. Okey, itu daripada pengertian dalam bahasa Melayu lah. Okey. So, kita melihat pula kepada ciri-ciri tamadun. Bagaimana yang dikatakan bahawa ia adalah satu tamadun? Okey. Yang pertama, kalau kita nak tengok kepada ciri tamadun ni, yang pertama sekali dia mesti ada penempatan yang kekal. Kalau ingat balik kamu dulu belajar sejarah ataupun geografi kan, dekat mana terdapatnya tempat penempatan? Biasanya kat mana? Dekat tepi sungai, kat tepi laut kan. Sebab apa? Sebab memudahkan perhubungan. Ya, memudahkan kapal-kapal masa tu ya berhubung di antara satu negara ataupun satu negeri ataupun satu daerah ya, dekat sungai ya, dan sebagainya. Ya, kalau dekat Kelantan ni Umi sebab Abi ni dia asal daripada Kedai Piyah ya. Kedai Piyah dulu masa Umi mula-mula pindah sini Umi macam pelik apa maksud kedai, sebab banyak kedai kan kat sini. Kedai Piyah, kedai lalat, kedai apa lagi kan, banyak kedai kan.
Jadi kedai ni maksudnya kawasan perbandaran yang kecil. So bila Umi pergi kat kedai piyah tu baru Umi tengok, oh dia ada pasar ya. Dia ada kawasan pasar, dan kat pasar tu walaupun dia macam satu tempat, setempat saja, tapi dia lengkap ada kat situ. Dia ada pasar sayur, pasar ikan, ya, jual barang-barang macam mana keperluan dan sebagainya, keperluan harian tu semua ada. Ya, dan ada juga kat situ surau, masjid dekat kedai tu, kawasan kedai piyah tu, ya. Dan kedai piyah ni dia sebenarnya kalau ikut penempatan dia tepi sungai. Jadi baru Umi tahu rupanya daripada kedai piyah tu nak pergi ke Tanah Merah dekat. Maksudnya menyeberangi sungai saja. Kalau kita lalu ikut jalan raya kan macam jauh kan, nak kena pergi lalu Maceh dulu kan, barulah sampai ke Tanah Merah dak. Rupanya kat situ ada shortcut. Sebab apa? Sebab dia ikut jalan sungai. Sebab tu orang zaman dulu dia menggunakan jalan perhubungan ni adalah jalan air. Ya, sebab apa? Sebab dia lebih dekat, ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri tamadun itu sendiri dia mesti ada revolusi pertanian. Sebab apa? Pertanian ni meningkatkan hasil dan juga kegiatan ekonomi penduduk setempat. Ya. Sebab tu kalau kita tengok, penempatan untuk satu-satu tamadun ni biasanya berada dekat tepi sungai ataupun tepi laut. Sebab apa? Sebab sungai dan laut tu sebagai satu sumber kepada mereka ni bertani dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Okey, wujud sistem pengelasan berasaskan kelas dan status. Ya, zaman dulu kalau kamu ingatlah kan ada orang kaya kan, Umi tak ingat negeri mana, tapi dia memang ada jawatan dia. Dia macam ada gelaran dia. Orang kaya besar apa contoh ya. Okey. Dan yang keempat, kehidupan beragama. Ya, wujudnya pusat-pusat agama dan juga penyembahan. So dalam tamadun dia mesti akan ada. Kamu tengoklah mana-mana tamadun kat dunia ni dia mesti ada. Ya, tempat peribadatan tu. Okey, seterusnya urbanisasi, urban. Okey, mesti wujudnya bandar. Cuma bila bandar dan tamadun ni dia tengoklah zaman tu, kalau macam zaman kita ni kamu nampak bandar, kalau Kota Baru tu kamu nampak apa? Ian Mall, KB Mall kan. So kat situ you nampak benda tu urban, okey? Kalau pergi KL tu urbannya, kalau pergi dekat Pevi dan sebagainya. Tapi maksudnya tamadun masa zaman dulu dia ada bandar dia. Ya, cuma mengikut pada zaman tu lah. Okey, kalau kamu tengok Mesopotamia kan, macam mana dia punya tamadun, dia punya taman dia punya bandar dia. Okey. Dan juga sistem tulisan ya, kemunculan tulisan untuk penyimpanan rekod ya. Kalau kita kat tanah Melayu ni kita menggunakan tulisan Jawi. Sebab tu kalau kamu tengok kanun jenayah dokumen-dokumen asal ya, kanun jenayah contohnya dalam tulisan Jawi kan. Okey. Dan yang seterusnya, pengkhususan kerja dan inovasi teknologi, perkembangan teknik, kemahiran pekerjaan serta penciptaan teknologi moden. So dalam tamadun tu dia mesti ada teknologi, tapi sesuai dengan zaman itulah ya. Okay, sebagai contoh kalau kamu baca sejarah Melayu ya, masa zaman penjajahan dulu kita ada teknologi dalam membuat meriam nama orang ya, dalam membuat meriam sebenarnya. So orang Melayu dia ada teknologi ya, buat lembing dan sebagainya ya. So apa teknologi yang kamu dah hasilkan pada hari ini untuk membina tamadun dalam diri kamu? Okey. So itu adalah ciri-ciri kepada tamadun ya. Dan apabila kita melihat kepada dasar tamadun itu, ya, semestinya kita melihat dalam ketamadunan Islam itu sendiri mestilah berasaskan kepada dua sumber, iaitu sumber wahyu dan juga sumber daripada as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, dan tidak dinafikan dalam tamadun-tamadun umum kan, sebagai contohnya dalam tamadun Rom ya. Mereka melihat tamadun itu adalah bersumber kepada kebendaan ya. Kalau kamu pergi dekat Rom, ada satu tempat nama dia Colosseum. Okey, Colosseum. So Colosseum tu kita nampak dia adalah satu tempat perjumpaan rakyat ya. So dia punya binaan dia mengagumkan lah ya. So Rom ni dia punya spreading tamadun dia tu luas, nak cakap kamu luas ya. Sebab itulah kalau kamu tengok ya, di antara tinggalan tamadun yang kamu boleh tengok sampai sekarang ni tamadun Rom ya. Byzantine ya, kalau kamu pergi dekat Turki masih ada tinggalan daripada Byzantine ya, yang mana
sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih menakluk kota Konstantinopel tu, memang dia adalah kubu Byzantine, dan dia punya urbanisasi tu kekal, memang ada sampai sekarang. So kalau kamu nanti ada, Allah rezekikan dengan masa ya, kewangan, bolehlah pergi jalan, pergi Turki, so boleh tengok ya dia punya peninggalan tamadun ya. Ya, dan kalau kamu tengok daripada tinggalan kerajaan Turki Osmaniyah ya, Turki Osmaniyah ni, sebab Umi pergi beberapa negara yang memang ada tinggalan daripada Turki Osmaniyah ni. Ya, bila kita tengok Turki Osmaniyah ni, dia adalah satu kerajaan yang membina tamadun tu secara sistematik. Ya, kalau kamu pergi, contohlah Umi pergi dekat Bosnia ya. Okey, Bosnia ni pun salah satu daripada contoh daripada tinggalan kerajaan Turki Osmaniyah ya. Kamu boleh tengok perancang bandar dia sangat teliti. Ya, kat mana di situ terdapatnya istana pemerintah, dekat situ terdapatnya pusat ekonomi rakyat, di situ terdapatnya rumah-rumah rakyat, dan di situ tempatnya tempat ibadat untuk rakyat. Maksudnya nak cerita bahawa pemerintah masa tu memang menjaga betul-betul rakyat punya kebajikan. Ya, so kalau kamu tengok daripada segi geografinya, rumah pemerintah ni duduk atas sekali ya. Kat bawah-bawah tu semua rumah rakyat. So raja ataupun pemerintah ni boleh tengok rakyat dekat bawah. Sama juga kalau kamu pergi dekat Jordan. Kat Jordan ni ada satu tempat, saya tak ingat nama dia, dekat Amman lah, dekat Amman Jordan tu. Apa tah nama tempat dia tu? Tapi dia ala-ala Rom jugalah binaan dia, dan dia dibina di atas bukit. Ya, di mana dekat atas bukit tu. So boleh tengok, oh rupanya memang betul lah pemerintah ni memang duduk kat atas bukit, dan dekat bawah-bawah tu adalah penempatan rakyat, dan dia memang monitor rakyat dia macam mana. So nak ceritanya bahawa bagaimana tamadun tu dibina, ya, memberi manfaat kepada semua orang. Okey, dan kita kena ingat tamadun bukan saja kita membina tamadun tu dalam negara ataupun dalam satu wilayah, tetapi mungkin sekarang ni boleh kita membina tamadun untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang manusia yang bertamadun. Okey. Jadi untuk hari ni, untuk minggu ni, okey, Umi nak bagi kamu satu kerja yang kamu kena cari sikitlah ya. Sebab tajuk minggu ni adalah tamadun dan juga Al-Falah. Al-Falah ni kalau kita dengar azan kan, hayya 'alal falah. Apa maksud hayya 'alal falah? Al-Falah ni maksudnya kejayaan. Marilah menuju kejayaan. So untuk kerja kamu, okey, kamu punya task pada minggu ini adalah cari apa dia yang dimaksudkan dengan Al-Falah, dan juga cari intipati ayat daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11, bagaimana untuk meraih ataupun mendapat Al-Falah. Okey, jadi komen kamu punya task tu di bawah nanti. Nanti kita akan bincangkan sama-sama minggu depan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jaga diri, hiasi peribadi. Umi doakan semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan COVID please go away supaya kita boleh jumpa face to face insya-Allah. Ya, kuatkan semangat, teruskan jihad dalam menuntut ilmu. InsyaAllah Allah permudahkan. Ingat Allah sayang kamu, Nabi sayang kamu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.